Assalamualaikum semua pelajar, apa khabar? Cikgu harap pada hari ini kita dapat belajar dengan lebih sempurna. Cikgu harap kamu diberi kesihatan yang baik, yang berpanjangan agar dapat meneruskan pembelajaran PDPR dengan jayanya. Okey, untuk pembelajaran pada hari ini, kita akan belajar pada tajuk yang seterusnya 5.0 iaitu perhubungan. Okay, kita tengok standard pembelajaran iaitu yang pertama, membincangkan nilai dalam perhubungan dan batas perhubungan yang sihat. Yang kedua, menganalisis cara menjalin hubungan dan mengekalkan batas perhubungan yang sihat. Yang ketiga, menilai kebaikan mengamalkan batas perhubungan yang sihat dalam kehidupan seharian. Okey, tentu kita terfikir apa yang dikatakan dengan perhubungan. Perhubungan melibatkan antara manusia sesama manusia, betul tak? Okey, perhubungan di antara siapa? Okey, mari sama-sama kita bincangkan. Okey, kita tengok di sini. Perhubungan yang sihat melibatkan komunikasi yang berkesan. Okey, selain itu, perhubungan yang sihat juga melibatkan nilai dan batas perhubungan dalam kehidupan seharian. Nilai dan batas perhubungan yang sihat merupakan tuntutan agama dan budaya semua kaum di Malaysia. Okey, nilai dan batas perhubungan juga mencerminkan kepribadian seseorang. Okey, apa yang diberitahu di sini mengenai perhubungan yang melibatkan nilai dan batas perhubungan. Okey, di mana ada batas-batas yang perlu kita hormati. Okey, contohnya lelaki dengan perempuan ada batas dia. Okey, contoh lain kamu okey, pelajar dengan ibu bapa, pelajar dengan guru. Okey. Maksud dia pelajar kanak-kanak dengan orang yang lebih dewasa. Okey, ada batas-batas perhubungan yang perlu. Okey, dan di sini juga dapat mencerminkan kepribadian seseorang. Okey, seterusnya kita tengok batas perhubungan. Terdapat pelbagai jenis perhubungan yang wujud pada peringkat remaja. Okey. Contohnya dengan ibu bapa, adik-beradik, sanak saudara, rakan, kawan dan guru dan juga masyarakat. Okey. Yang ni cikgu dah beritahu tadi Okey. Perhubungan juga diistilahkan sebagai ikatan persaudaraan, pertalian darah ataupun perkahwinan, urusan yang berkaitan perasaan, emosi dan juga seksual. Hubungan yang sihat akan memberikan penghormatan dan kebebasan sesama individu dan berkemungkinan akan terus erat. Okey. Sebaliknya, jika dikongkong, hubungan ini berkemungkinan renggang dan akhirnya lenyap. Okey, itu apa yang dimaksudkan dengan perhubungan. Hubungan yang erat hubungan yang berterusan akan menjalinkan hubungan yang erat, dan di sebaliknya, jika berlaku sesuatu perhubungan yang dikongkong yang renggang, akhirnya akan jadi lenyap. Okey, kita tengok di sini batas perhubungan yang sihat. Yang pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 batas perhubungan yang sihat. Okey, kita tengok yang pertama, rasa hormat. Okey, maksudnya rasa hormat antara satu sama lain tidak melebihi had dan batas yang tidak disukai pasangan. Okey, perlu ada rasa hormat. Yang kedua, kepercayaan. Amat penting dalam sesuatu hubungan sebagai tanda percaya dan mempercayai tanpa ada syak wasangka. Okey, ini perlu kepercayaan. Okey, di mana kita pun, contoh kamulah, ada rakan karib, rakan yang kamu selalu berkongsi pendapat, berkongsi perasaan, berkongsi idea. Okey, rakan sepermainan. Okey, itu akan menimbulkan kepercayaan kita. Okey, sokongan perlu dalam apa jua situasi, sama ada senang atau susah. Bersedia memberi dan menerima galakan yang mendatangkan kebaikan.
Okey, seterusnya komunikasi berkesan. Komunikasi secara telus, bahasa yang lembut, suara yang jelas, tidak mengikut emosi, berfikir sebelum bercakap dan tidak memaksa pasangan melakukan sesuatu di luar batasan. Okey, ini adalah merupakan komunikasi berkesan, di mana dalam ajaran kita pun ada diberitahu batas-batas cara bercakap dengan sopan dan santun. Okey, tidak perlu berkasar, tidak perlu menengking, dengan secara berhemah, perbincangan secara berhemah. Okey, ada toleransi di antara kedua belah pihak. Okey, maka wujudlah komunikasi yang berkesan. Okey, seterusnya kejujuran. Okey, kejujuran seiring dengan kepercayaan, tidak menipu, bersikap jujur walaupun dalam apa jua situasi. Okey, yang ni juga amat penting, kejujuran. Okey, di mana bila kamu belajar dan seterusnya ke alam pekerjaan, okey, seterusnya ke alam rumah tangga, hubungan dengan masyarakat, perlu ada sikap kejujuran. Orang yang jujur ni akan menimbulkan kepercayaan. Ia ada kaitan dengan kepercayaan. Okey, kesaksamaan seterusnya, memberi dan menerima seadanya, tidak bersikap mementingkan diri sendiri dan adil. Okey, maknanya berlaku adil di antara kedua belah pihak ataupun pada seseorang individu. Wujudnya keadilan. Seterusnya kompromi, tolak ansur diperlukan ketika mendapatkan persetujuan atau penyelesaian masalah. Okey, kompromi juga diperlukan. Okey, yang mana tolak ansur diperlukan ketika mendapatkan persetujuan dalam menyelesaikan masalah. Okey, jika terdapat sesuatu masalah, okey, itu yang dimaksudkan dengan kompromi. Maka masalah yang dipersetujui akan dapat diselesaikan tanpa sebarang pergaduhan. Okey, itu yang dimaksudkan. Okey. Okey, di sini kita akan belajar sampai sini batas perhubungan yang sihat. Yang pertama, rasa hormat. Yang kedua, kepercayaan. Yang ketiga, sokongan. Yang keempat, komunikasi berkesan. Yang kelima, kejujuran. Yang keenam, kesaksamaan. Dan akhir sekali yang ketujuh, kompromi. Okey, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.